أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kali ada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya ustaz belum mampu untuk baca ustaz. Ya. Saya hanya mampu untuk melihat dan melihat kalimah-kalimah yang ustaz sebut tu. Tapi saya belum mampu untuk mengeluarkan saya baca ke suara saya untuk baca sama-sama dengan ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah saya kasih sekalian, mudah-mudahan kesungguhan kita, mudah-mudahan kecintaan kita, mudah-mudahan bersahabatnya kita dengan kalamullah yakni Al-Quran ini, kami doakan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah semuanya dapat membaca, dapat menyebut kalimah-kalimah satu persatu daripada Al-Quran. Itulah nikmat, itulah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita pernah ada rasa jemu, jangan pernah kita ada rasa putus asa dengan bacaan Al-Quran ini. Bersungguhlah ikhlaskan niat kita, mohonlah betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala, lintaskanlah hati kita, ya Allah, aku ingin baca huruf-huruf ini ya Allah, aku ingin menyebut kalimah-kalimah ini ya Allah, bantulah ya Allah, bantulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita untuk membaca 6236 ayat daripada Al-Quran. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kita lihat kepada sinopsis halaman 163, iaitu pada ayat yang ke-96 hingga ayat yang ke-100 kita akan melihat kepada motivasi untuk beriman dengan ditambahnya kebaikan bagi mereka, ancaman kekafiran dengan azab yang akan ditimpakan. Ini yang kita akan belajar sehingga ayat yang ke-100, dan diikuti pada ayat 101 pelajaran daripada kisah yang terjadi pada penduduk sebuah negeri, ya, sehingga ayat 102, dan bermula kisah Nabi Musa 103 hingga 104. Jadi inilah yang kita akan sama-sama saksikan. Allah memberikan kepada kita kesimpulan daripada beberapa kisah. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Bila kita tengok kisah, biasalah kita tengok filem, tuan-tuan sekalian, ya, dia akan laju, tapi kita akan mula dapat kesimpulan. Allah tidak bawakan segala-galanya. Kalau kita tengok filem dia laju, ustaz, ya. Tapi bila kita lihat kepada kesimpulan, kita akan pergi perlahan sedikit untuk tuan-tuan sendiri dapat menjawab kepada persoalan apa pelajaran daripada kisah Nabi Hud, daripada kisah Nabi Shu'aib semalam yang laju kita pergi, tetapi hari ini kita perlahankan sedikit agar tuan-tuan jangan sampai kita tersilap kepada pelajaran yang patut diberikan. Ada orang kata bahawa ini adalah 1000 berapa ribu tahun yang lepas, tak ada kaitan dengan 2021. Tetapi insya-Allah tuan-tuan adalah orang yang dapat menjawab soalan, ya, mungkin boleh komen di Facebook itu. Apakah pelajaran penting yang saya kena ambil apabila saya sudah pun melihat kepada kisah Nabi Shu'aib semalam, ya. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم Membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama ialah mari kita sama-sama perhatikan bina iman dan takwa dalam komuniti atau organisasi untuk mendapatkan barakah.
Yang kedua, jangan bermain dan mencabar perkara ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita minta ampun segera agar tidak ditimpa keburukan dan ditutup hati daripada kebenaran hingga menyebabkan lebih ramai lagi orang yang sanggup menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu mari sama-sama kita perhatikan Fataha, iaitu maksudnya buka, terbuka, yang berulang 38 kali di dalam Al-Quran, dan perkataan ini digunakan pada ayat 96 bila Allah menyatakan Allah akan buka, ya, Allah akan buka solusi-solusi kepada cabaran yang kita ada bila kita beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Moga-moga Allah pimpin kita agar terbuka solusi untuk kita. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita nak ulang kaji pengajian kita yang dulu-dulu barangkali itulah tentang ilmu tajwid, dan hari ini kita nak berkongsi tentang hukum idgham. Mari kita saksikan paparan kita untuk kita sama-sama tengok, iaitu berkenaan dengan hukum nun sakinah dan tanwin, kadar idgham. Kadar idgham iaitu kadar idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham kamil dan juga idgham naqis. Yang pertama idgham kamil. Idgham kamil inilah idgham yang sempurna, iaitu memasukkan huruf akan zat dan sifatnya. Memasukkan huruf akan zat dan sifatnya. Contoh milladun, nun mati bertemu dengan lam, milladun, sempurna apa namanya idgham itu, masukkan huruf akan zat dan sifatnya tu, milladun, kan. Yang kedua contohnya nun mati bertemu dengan ra, mir rabbihim, hilang terus bunyi nun, mir rabbihim milladun. Itu contoh bagi idgham kamil. Adapun idgham naqis pula, iaitu kadar ataupun cara bacaan dia tadi tu, dia naqis, dia kurang ataupun dia tak sempurna idgham kamil tu. Mari kita tengok contoh dia. Kalau idgham naqis, iaitu memasukkan huruf akan zatnya sahaja, tidak pada sifatnya. Memasukkan huruf akan zatnya sahaja, tidak pada sifatnya. Contoh nun mati bertemu dengan waw, nun mati bertemu dengan ya. Miu, ada waw, miu, dengung. Miwal, maknanya dengung, nun tu masih ada lagi, nun mati bertemu dengan waw, kan. Kalau ya, nun mati bertemu dengan ya, faman ya'mal, maksudnya dia tak terus pergi pada ya, kan, dia ada dengung dia. Faman ya'mal miwal, itu cara bacaan dia, dengung dua harakat. Yang idgham kamil tadi, yang contoh bertemu dengan lam dengan ra tadi, dia tak dengung, dia jelaskan bacaan dia. Itulah dua contoh idgham kamil dan juga idgham naqis. Boleh kita praktik dan kita cuba pula dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.